Assalamualaikum murid-murid. Bertemu lagi dengan Cikgu Aini. Hari ini, Cikgu akan ajarkan murid-murid kemahiran membaca. Cikgu telah menyediakan satu dialog yang Cikgu ambil daripada buku teks Bahasa Melayu tahun 6, muka surat 12 yang bertajuk Coret-Coret dari Glasgow. Cikgu ingin murid-murid membaca dialog ini bersama-sama dengan cikgu. Mari kita mulakan. Lain sungguh rasanya apabila berada di rantau orang. Kehidupan di sini amat berbeza. Banyak perkara yang perlu dipelajari untuk menyesuaikan diri. Walau bagaimanapun, kehidupan saya di sini baik dan selesa. Kakak, ceritakanlah perihal Bandaraya Glasgow. Bandaraya Glasgow sangat moden dan cantik. Bandaraya ini merupakan bandaraya yang terbesar di Skotland. Sistem pengangkutan di sini sangat maju. Tidak sukar untuk bergerak ke sana sini. Setakat ini, kakak telah melawat ke beberapa destinasi yang menarik seperti Glasgow Science Centre, Slide Auditorium dan pusat beli belah Glasgow Port. Tempat-tempat ini sering dikunjungi pelancong. Wah, seronoknya. Terdapat banyak tempat menarik di sana. Sama seperti negara kita. Apabila pulang nanti, saya mahu mendengar semua pengalaman kakak. Jangan lupa bawa buah tangan untuk saya. Sudah tentu. Aduhai, rindunya kakak akan keluarga di Malaysia. Masakan enak ibu tercinta, gelak tawa ayah dan gurau senda kita, semuanya jelas terbayang di ruang mata. Kami pun begitu juga. Setiap hari merindui kakak. Baiklah murid-murid, sebentar tadi kita telah membaca dialog antara Jian Ling dan Jian Hui. Berdasarkan dialog yang dibaca bersama-sama, cikgu minta murid untuk menulis semula ayat tunggal dan ayat majmuk yang terdapat dalam dialog yang dibaca. Dalam dialog tersebut, terdapat ayat tunggal dan ayat majmuk. Jadi, cikgu minta murid-murid untuk mengenal pasti yang manakah ayat tunggal dan ayat majmuk. Kemudian, murid perlu tulis ke dalam buku latihan. Sebelum itu, cikgu akan membuat sedikit ulang kaji bersama murid-murid tentang ayat tunggal dan ayat majmuk. Ayat tunggal ialah ayat yang terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Cikgu telah sediakan 3 contoh ayat tunggal. Yang pertama, saya menyusun buku. Rahmat bersiar-siar di taman. Encik Lee membeli buah-buahan di pasar. Seterusnya kita lihat ayat majmuk. Ayat majmuk ialah gabungan 2 ayat atau lebih yang disambungkan dengan kata hubung. Cikgu juga telah menyediakan 3 contoh ayat majmuk. Saya dan Ali menyusun buku. Rahmat bersiar-siar untuk menghilangkan stres. Encik Lee membeli buah apel, pisang dan laici. Untuk ayat yang pertama, saya dan Ali menyusun buku. Ayat ini mempunyai 2 ayat tunggal. Ayat yang kedua, Rahmat bersiar-siar untuk menghilangkan stres. Ayat kedua ini juga mempunyai 2 ayat. Untuk ayat yang ketiga, Encik Lee membeli buah apel, pisang
pisang dan laici mempunyai 3 ayat tunggal. Kesemua ayat ini telah digabungkan atau disambungkan dengan kata hubung. Kata hubung yang telah cikgu sediakan di sini hanya contoh sahaja kerana kata hubung mempunyai banyak. Cikgu hanya sediakan beberapa kata hubung sahaja, iaitu dan, atau, untuk, kerana, agar, supaya, tetapi, sambil, kemudian, lalu, yang, dan lain-lain. Sekiranya ayat mempunyai elemen kata hubung, bermaksud ayat tersebut ialah ayat majmuk. Kita terus kepada aktiviti kita, iaitu menulis semula ayat tunggal dan ayat majmuk yang terdapat dalam dialog yang dibaca. Di sini cikgu letakkan bagaimana cara untuk murid membuat latihan di dalam buku latihan pemahaman. Mula-mula, murid letakkan hari, kemudian letakkan tajuk, ayat tunggal dan ayat majmuk, kemudian letakkan tarikh. Aktiviti ini dijalankan. Kemudian murid tulis ayat tunggal 1 dan 2. Tulis 2 sahaja ayat tunggal yang dikenal pasti daripada dialog Corak-Coret dari Glasgow, dan juga ayat majmuk 1 dan 2 sahaja berdasarkan dialog Corak-Coret dari Glasgow. Sekiranya murid-murid sukar untuk mengenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk, murid-murid perlu melihat semula nota yang telah diterangkan oleh Cikgu Aini. Baiklah, semoga berjaya untuk mengenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk. Terima kasih.